Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberi sedikit panduan tentang pembukaan semula Sekolah Kebangsaan Chembung. Jadi, warga SK Chembung mengalukan kehadiran semula ibu bapa dan anak-anak prasekolah PPKI dan tahun 1 hingga 6 ke SK Chembung. Okey, untuk minggu depan 18 bulan 10 tahun 1 hingga 3 sahaja. Sedikit peringatan mesra untuk ibu bapa dan penjaga agar yang pertama memastikan anak-anak jagaan dalam keadaan sihat, menjaga kebersihan diri dan tidak menunjukkan gejala COVID-19 sebelum hadir ke sekolah. Pastikan anak sihat sebelum pergi sekolah. Kalau anak tak sihat, jangan pergi sekolah. Yang kedua, memberikan motivasi kepada anak-anak untuk terus belajar. Yang ketiga, memastikan anak-anak tuan-puan memakai pelitup muka, diwajibkan, dan membawa hand sanitizer mini masing-masing sekiranya ada ke sekolah. Jadi anak tuan-puan diminta membawa hand sanitizer dan wajib memakai pelitup muka. Sekiranya ada tisu ataupun ada kain buruk ke, boleh bawa ke sekolah untuk lap sedikit meja ataupun kerusi. Meja dan kerusi tu pun sudah dilap oleh pekerja kebersihan, tapi untuk lebih keselesaan boleh bawa untuk kegunaan sendiri, tak dibenarkan berkongsi. Okey, kita ada sediakan sinki di setiap aras yang berdekatan dengan kelas. Jadi murid anak-anak mudah untuk basuh tangan. Boleh bawa pencuci tangan sendiri. Tak perlu kongsi, bawa bekal kecil je. Macam hand sanitizer tu. Okey, yang keempat, sentiasa mematuhi arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah. Jadi sekiranya ada apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh guru di dalam grup kelas masing-masing, jadi minta tolong ibu bapa alert, baca. Yang kelima, memastikan anak-anak jagaan tuan-puan hadir ke sekolah mengikut penggiliran seperti yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Jadi kita telah bahagikan kumpulan A dan kumpulan B. Jadi murid kena tengoklah dia dekat kumpulan mana, kumpulan A atau kumpulan B, dan tengok tarikh berapa hari bulan untuk kumpulan tersebut yang perlu hadir ke sekolah. Jadi kita akan terima kehadiran mengikut kumpulan tersebut. Sekiranya murid yang hadir pada hari itu murid kumpulan A, hanya murid kumpulan A sahaja diterima. Sekiranya ada murid yang tersasar, dia tak perasan di kumpulan B tapi dia hadir juga untuk kumpulan A, jadi kami tak terima. Kami tak terima. Mohon tengok, sebab kehadiran murid ke sekolah untuk fasa baru COVID ni, dia separuh-separuh. Separuh belajar di sekolah, separuh PDPR di rumah. Semuanya untuk kita menjaga penjarakan dan sebagainya lah. Kita mengikut Majlis Keselamatan Negara. Okey, kemudian kita tengok persediaan sebelum memulakan sesi persekolahan. Murid dikendaki membawa sanitasi tangan, yang tadi saya cakap, kain lap, tisu, pelitup muka, pelitup muka bercorak ataupun gambar tidak dibenarkan. Tapi kemudian kemudian seterusnya garfu tidak dibenarkan. Bekalan air sendiri, bawa air secukupnya. Kemudian wang belanja harian. Kemudian waktu persekolahan model 1 untuk satu sesi, Isnin hingga Khamis. Untuk tahap 1, 7.30 pagi hingga 1 petang. Untuk tahap 1, tahun 1, 2 dan 3. Kemudian Isnin hingga Khamis, ini untuk tahap 2, 7.30 pagi hingga 1.30 petang. Untuk tahun 4, 5, 6. Seterusnya hari Jumaat sama saja, tahap 1 dan tahap 2, 7.30 pagi hingga 12 tengah hari. Ini untuk PPKI Isnin hingga Khamis lah, 8 pagi hingga 12 tengah hari.
PPKI dan prasekolah. Jadi untuk kehadiran, ibu bapa hanya dibenarkan menghantar anak di pintu pagar sekolah saja. Tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah. Jadi murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya pakaian seragam yang ada tidak lagi sesuai dipakai. Akhirnya pakaian seragam tak muat, jadi dibenarkan pakai pakaian sesuai. Pakai pakaian sukan ataupun yang sopan lah. Kemudian ketiga, kelas PJPK murid dibenarkan memakai pakaian sukan daripada rumah. Murid-murid masuk ke kawasan sekolah hanya melalui pintu pagar A dan B sahaja. Ada pintu pagar yang dihaskan lah. Murid hanya dibenarkan masuk di pintu pagar itu saja. Untuk kita nak ambil suhu dan sebagainya. Okey, jadi murid dikendaki beratur jarak 1 meter antara individu untuk menjalani proses saringan kesihatan. Kita ambil suhu badan, catat dan murid akan melalui proses berikut. Saringan kesihatan akan dilakukan terhadap murid pada setiap hari di pintu masuk sekolah sebelum sesi persekolahan bermula. Jika didapati murid mempunyai suhu badan yang lebih daripada 37.5 darjah Celsius ataupun bergejala seperti demam serta batuk, sesama, sakit tekak dan sesak nafas, murid tersebut tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Jadi kita akan kontak mak ayah untuk ambil anak. Seterusnya, penggunaan sanitasi tangan. Ini penggunaan sanitasi tangan ni sangat penting. Murid-murid digalakkan bawa sanitasi tangan ataupun pencuci tangan. Bawa yang kecil je untuk diri masing-masing. Tak dibenarkan berkongsi. Okey, sentiasa memakai surgical mask waktu berada dalam kawasan sekolah. Pakai mask sentiasa sewaktu berada kawasan sekolah. Sekiranya terdapat murid yang bergejala, murid tersebut akan diasingkan dan pihak sekolah akan minta ibu bapa untuk ambil anak. Okay? Murid hendaklah mematuhi dan menggunakan laluan pergerakan yang disediakan. Kita pihak sekolah telah menyediakan buat area anak panah laluan, jadi tolong ikut kawasan untuk masuk anak panah yang mana, kawasan keluar ikut anak panah tersebut. Kemudian untuk pengurusan dalam bilik darjah, urusan keluar masuk murid ke dalam bilik darjah mengikut tanda arah. Ini saya cakap tadi, tanda arah yang telah disediakan tolong ikut. Murid mesti duduk di meja yang telah dihaskan kepada mereka sahaja. Tak boleh kongsi, hari ni duduk sini, besok duduk tempat lain. Tak boleh, duduk tempat yang telah ditentukan. Semua pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan tidak melibatkan aktiviti luar bilik darjah. Semua dilaksanakan dalam bilik darjah saja. Semua aktiviti sukan dan kokurikulum secara bersemuka tidak dilaksanakan sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan. Maksudnya aktiviti sukan, kokurikulum pada hari Rabu tu tidak dijalankan. Penggunaan alas meja dan langsir tingkap tidak dibenarkan. Okey, kemudian pengurusan masa. Okey, tengok dekat sini untuk pengurusan masa 7.30 pagi hingga 7.40. Pada waktu ni guru kelas akan mengambil kehadiran murid dan guru kelas akan mengambil pesanan makanan untuk keesokan harinya ataupun pesanan secara mingguan. Okey, untuk saya 3 Ibnu Haldun, saya akan mengambil pesanan secara mingguan. Saya akan mengambil pesanan secara mingguan ataupun secara harian. Pastikan saya akan beritahu untuk hari Isnin ni saya akan ambil pesanan secara harian dulu. Okey, jadi murid diminta isi pesanan makanan di dalam grup WhatsApp tu dan pastikan kamu membawa duit yang cukup lah. Okey, pesanan tersebut adalah pesanan secara mingguan Okey, saya tidak ambil secara harian sebab kekangan masa untuk teruskan PDPC dan waktu yang sangat pendek untuk mengambil tempahan. Okey, kemudian murid membayar semua
murid membayar semasa menerima makanan atau secara mingguan lah. Kalau saya ambil duit, jadi murid hanya terima makanan murid perlu menyediakan duit yang secukupnya mengikut harga makanan. Kiranya jumlah makanan tu RM9.50, jadi berikan duit yang cukup, RM9.50. Sebaiknya bagi duit yang cukup-cukup lah, tak perlu untuk cikgu nak memberi duit lebihan semula, sebab kita pun tak ada duit untuk pertukaran Okey, kemudian murid dibenarkan membawa bekalan daripada rumah. Jadi murid yang dibawa bekalan, dia plan bawa makanan daripada rumah, jadi dia tak perlulah isi form tempahan makanan tu. Dan cikgu pun mengandaikan murid tersebut bawa makanan daripada rumah. Order makanan ni bukan sistem baru, sejak pandemik lagi kita dah amalkan sistem tempahan makanan. Jadi pada waktu rehat, murid sentiasa mengamalkan kebersihan sebelum dan selepas makan. Dia duduk dekat tempat masing-masing. Jadi murid tidak dibenarkan makan di kantin. Dia tak boleh makan kat kantin. Makanan ditempah awal sehari sebelum ataupun mingguan yang saya cakap tadilah. Okey, kemudian makan disediakan secara berbungkus. Makanan secara berbungkus kita akan edarkan di kelas dan makan pada waktu rehat di dalam kelas, di tempat duduk masing-masing. Jadi tuan, puan, ibu bapa diminta menyediakan wang saku yang mencukupi Okey, saya cakap tadi. Kemudian murid dikendaki membawa sudu, tisu masing-masing. Murid dikendaki makan menggunakan sudu. Murid kena makan guna sudu. Tapi jika murid bekalan yang dibeli tu daripada kantin, dia dah siap sediakan sudu lah. Kalau bawa bekalan sendiri, kena bawa sudu dan garf sudu. Okey, jadi murid akan makan dekat kelas masing-masing. Murid tidak dibenarkan berkongsi makanan dan minuman dengan murid lain. Jadi masing-masing bawa makanan masing-masing, masing-masing beli makanan masing-masing. Menu akan diselaraskan mengikut kesesuaian keadaan. Okey, murid dikendaki mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Untuk murid RMT, dia tak perlu bawa wang saku kerana makanan dia disediakan. Untuk murid 3 Ibn Khaldun, hanya seorang saja yang mendapat RMT, iaitu Iman Syahid. Okey, jadi ibu, tuan, puan boleh tengok menu harian. Dia ada, okey, dekat sini dia ada tarikh. Tarikh, kemudian menu, harga dan RM. Okey, saya ada buat ringkasan tentang menu ni, boleh tengok di WhatsApp juga. Okey, kemudian waktu makan, murid basuh tangan, penjarakan macam biasalah. Penjarakan sentiasa basuh tangan kita telah sediakan sinki, jadi murid dinasihatkan untuk sentiasa mengamalkan kebersihan lah, sanitasi diri. Sekarang kita mengamalkan konsep kawalan kendiri. Kita menjaga diri kita sendiri. Okey, kemudian murid ambil makanan yang disediakan ikut pesanan yang diorder. Ini dia makan meja masing-masing. Itulah saya kata, bawa kain lap sendiri. Kan kita makan atas meja ada minyak-minyak ke, jadi boleh guna kain lap untuk lap. Ada sinki, boleh basuh kain lap tu, lap perah, lap semula. Tak dibenarkan kongsi kain-kain lap ni. Boleh letak dekat tempat awak masing-masing lah. Jangan bagi kongsi dengan kawan lain. Okey, kemudian basuh tangan semua beratur, penjarakan 1 meter. Ibu ayah diingatkan, tolong ingatkan anak-anak jaga penjarakan dengan kawan-kawan. Jangan borak dekat-dekat, duduk tempat masing-masing, jangan berkumpul. Kemudian bekas sisa makanan yang dibeli buang dalam tong sampah. Yang bawa makanan bawalah balik rumah. Murid dilarang membasuh sudu dan bekas makanan. Sinki yang disediakan oleh pihak sekolah hanya untuk basuh tangan sahaja. Kita tak benarkan basuh bekas makanan ke apa ke, sebab kita tak nak sinki tu berminyak. Okey, kemudian waktu balik sekolah pula, ibu bapa dikendaki menjemput anak mengikut waktu perkuliahan yang telah ditetapkan.
Tadi saya dah sebutkan tadi pukul berapa balik, mula sekolah pukul berapa. Murid beratur balik dengan penjarakan 1 meter. Jaga penjarakan 1 meter. Murid juga perlu mengikuti pelan pergerakan laluan. Ikut anak panah yang telah cikgu sediakan. Jangan balik berlari-lari. Tidak dibenarkan berlari. Okey, murid perlu berada di tempat menunggu yang telah ditetapkan di kawasan sekolah. Kita dah sediakan tempat menunggulah. Jadi duduk dekat situ, jangan berlega-lega ke sana ke sini. Okey, kemudian bagi memastikan keselamatan murid, ibu bapa penjaga perlu mengambil murid dengan kadar segeralah. Sampai waktu balik, mak ayah kena cepatlah ambil anak, dan guru pun akan melepaskan anak tuan-puan pada waktu yang sedikit awal lah untuk mengelakkan kesesakan. Kemudian ibu bapa diminta datang awal untuk jemput anak. Bagi murid yang menaiki van sekolah, pihak sekolah menyediakan tempat khas lah. Saya cakap tadi mengikut bilangan pengusaha van. Okey, kemudian waktu kafar. Waktu kafar pula bermula selepas PDVC sekolah tamat, pengajaran dan pembelajaran sekolah waktu pagi tamat. Jadi kelas kafar dia bermula pada 1:30 petang. Makan tengah hari diuruskan oleh guru kafar. Guru kafar okey, jadi pembelajaran kafar ni tamat pada 4:30 petang. Okey, tarikh mula kafar akan dimaklumkan kemudian. Okey, kemudian untuk tandas. Okey, murid dibenarkan ke tandas secara bergilir dan hanya menggunakan tandas di blok masing-masing sahaja. Tak boleh bergilir saja. Okey. Kemudian tak boleh pergi toilet secara berkumpulan, hanya pergi ke toilet dengan kebenaran pas yang diberikan. Tak ada pas tak boleh pergi toilet. Okey, kemudian murid duduk di bangku yang disediakan sementara menunggu giliran masuk ke tandas. Kalau ada orang kat tandas tu, jangan masuk dulu. Tunggu dia keluar dulu baru awak masuk. Sentiasa jaga penjarakan kamu. Kemudian sangkut kad kebenaran keluar tandas tu dekat luar dulu, kemudian baru masuk tandas. Kemudian dah settle semua, cuci tangan, selesai semua urusan tanah, baru ambil untuk elakkan kad tu jatuh dekat kat lubang toilet lah. Okey, kemudian tata cara ringkas hari pertama persekolahan. Ini diberi sedikit gambaran lah. Jadi tuan-puan tidak dibenarkan untuk masuk kawasan sekolah, hanya hantar anak kat pintu pagar saja. Okey, kita fokus kepada tahap 1 saja. Okey, jadi tahap 1 kumpulan A. Kumpulan A dia akan bermula untuk tahun 1 2 3 18 Oktober ni untuk tahun 1 2 3 saja yang akan sekolah. 4 5 6 dia belum sekolah lagi. Okey, jadi kumpulan A saja hadir pada 18 Oktober 2021 hari Isnin. Jadi murid pastikanlah, awak kena pastikan awak ni kumpulan apa. Cek dekat senarai nama ni, awak ni kumpulan apa. Okey, saling mengingatkan kawan lah. Siapa yang sentiasa hubung kawan kan, ingatkan dia. Awak kumpulan A sama-sama hadir hari Isnin. Kumpulan B dia akan datang minggu seterusnya 25 Oktober. Jadi mohon kerjasama supaya kenderaan diletakkan di padang sekolah bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas. Ataupun kita drop anak-anak dan kita inilah dengan sekadar yang segera untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Jadi okey, kemudian waktu tiba sekolah tadi macam biasa 7:30 pagi, murid pakai mask, beratur kat pintu masuk, ambil suhu, cikgu akan saring kesihatan semua. Kalau dia mesti hadir ikut kumpulan. Kalau pada muka tersebut hadir kumpulan A saja. Kalau kumpulan B hadir, kita tak benarkan, kena balik. Okey, jadi kena alert kehadiran ni, kumpulan A ke kumpulan B. Dan tarikh dia. Kemudian waktu rehat pun ibu ayah tak dibenarkan masuk kawasan sekolah. Okey, tempahan dia akan dibuat pada hari pertama lah, hari Isnin, dan dia akan buat secara mingguan. Okey, kemudian waktu balik, murid-murid tidak dibenarkan berada di luar kawasan sekolah ketika balik tanpa penguasa ibu bapa. Ini tujuan untuk keselamatan murid lah.
dan selari dengan usaha untuk membendung penularan COVID-19. Jadi ibu bapa perlu menunggu di luar kawasan sekolah untuk mengambil anak jagaan masing-masing. Jadi kalau saya mencadangkanlah untuk ibu ayah yang ambil anak, dia ambil anak daripada jauh. Kadang-kadang lambai-lambai anak tak perasan kan. Kadang menjerit nama anak pun kadang tak dengar, cikgu pun tak dengar. Saya cadangkan ibu ayah tulis nama anak di satu kedai kosong A4 yang mudah dilihat daripada jarak jauh oleh guru, supaya senang guru menyebut nama anak tuan puan. Sebagai contoh Iman Syahid, tulis 3 Ibnu Khaldun. Jadi cikgu nampak, cikgu boleh sebutlah nama anak. Okey, baik. Ini adalah jadual kehadiran murid ke sekolah mengikut kumpulan. Hadir secara mengikut kumpulan. Jadi kumpulan A yang akan hadir pada 18 Oktober sampai 22 Oktober. Isnin sampai Jumaat ni kumpulan A saja yang hadir. Jadi kumpulan B jangan datang, tak perlu hadir. Kumpulan B dia akan belajar secara PDPR dekat rumah. Jadi murid yang perlu hadir pada Isnin ni Ainul Zuyin Kaisarah binti Zulkarnain, Akif Warih bin Farid Zul, Iman Haris bin Anwar Hisham, Karina binti Muhammad Syahrizal, Muhammad Afiq Fitri, Hakim bin Muhammad Al-Hafiz, Muhammad Firas Fayyad bin Muhammad Fazil, Muhammad Haikal Nur Iman bin Syamri, Muhammad Hairi Zafrin bin Azmi, Nur Amanda Imani bin Muhammad Zaidi, Nur Diana Farisha binti Rizwan, Nur Iman Syahid bin Nur Azri, Nur Syamimi bin Muhammad Nur Hafizuddin, Nur Zakira Amira binti Rohisham, Nur Syamimi binti Muhammad Sukri, Nurul Auni binti Syamuddin, Nur Zahirah Nasuha binti Muhammad Razib, dan Kasih Nur Arisha binti Muhammad Ghazali. Hanya 17 orang murid sahaja yang perlu hadir pada hari Isnin ini. Mohon perhatian, tolong alert. Ini adalah tempahan tempahan makanan secara mingguan. Saya akan hantar di grup WhatsApp kelas. Jadi minta tuan puan tulis nama anak sekiranya nak beli makanan kat kantin. Okey, boleh tengok hari Isnin 18.10, nasi ayam merah RM2.50, bihun goreng putih campur bihun goreng putih biasa RM1.2, bihun goreng putih campur telur RM2. Kalau nak beli ayam saja RM1.50, kalau nak beli buah RM1. Okey, kemudian hari Selasa cuti Madu Rasul, tak perlu tempah lah. Kemudian hari Rabu nasi ayam kunyit RM2.50, mi goreng kosong RM1.20, mi goreng campur telur RM2, ayam saja RM1.50, buah RM1. Hari Khamis 21/10/2021, nasi lemak RM1.20, nasi lemak telur RM2, nasi lemak campur ayam tambah lagi RM1.50 lah. Kalau nak beli ayam saja RM1.50. Kemudian buah RM1. Hari Jumaat pula hanya satu menu saja, nasi ayam RM2.50, manakala buah RM1. Jadi tuan puan diminta tambahkan semua, jumlahkan semua menu yang dia telah ditempah, kemudian tulislah jumlah yang perlu dibayar, dan bawa duit yang cukup ke sekolah pada hari Isnin nanti. Okey. Sekian itu sahaja taklimat pembukaan sekolah. Saya mohon tuan puan, jasa baik tuan puan supaya sentiasa ingatkan anak supaya mengikut prosedur SOP yang telah ditetapkan, sentiasa menjaga penjarakan, sentiasa memakai penutup muka, sentiasa membasuh tangan, duduk di tempat yang disediakan, tidak berkumpul, dan sentiasa mengamalkan konsep kawalan
kawan kenduri, sama-sama kita mencegah penyakit COVID-19 yang dahulunya menjadi pandemik dan kini menjadi endemik. Jadi sama-sama kita jaga kita jaga kita. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.